Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pelajaran lepas kita dah tengok bucket sort. Okey, bucket sort. Jadi hari ni kita nak tengok algoritma untuk linear search. Tapi sebelum tu kita tengok sikitlah apa dia perbezaan dan persamaan sebelum kita dah buat search dengan sort. Jadi pertama sekali perbezaan dia lah. So search ni kita nak mencari item dalam satu senarai. Kalau sort ni kita nak mengisih ataupun nak susun urutan menaik atau urutan menurun. Okey. Persamaan dia kedua search dan sort ni dua-dua kita perlukan ada senarai lah. Mesti ada senarai. Jadi kita mencari item dalam senarai ataupun senarai itu kita susun, kita isih, kita sort. Okey, yang kedua, dua-dua ni dia ada algoritma. Walaupun algoritmanya tak sama tapi dia ada algoritma lah. Jadi hari ni kita akan tengok algoritma untuk linear search. Okey, lagi linear search dan bubble sort. Persamaan dia kita boleh guna untuk senarai yang item dia sikit lah. Kalau binary search dan bucket sort kita guna untuk senarai yang punya item yang banyak. Okey, jadi yang tu saja perbezaan dan persamaan dia. Jadi yang penting hari ni kita akan tengok menulis pseudocode dan melukis carta alih. Okey, carta alih ni cikgu akan buat video yang lain. Hari ni kita nak tengok pseudocode. Okey. Sebelum tu kita kena tahulah algoritma ni ialah satu set langkah yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai satu hasil yang diinginkan. Jadi sebab tu dalam video yang sebelum-sebelum ni cikgu cerita tu langkah demi langkah demi langkah demi langkah kan. Sebenarnya untuk kita dalam otak kita boleh tengok tu, sekali tengok dah boleh tahu dah kan, macam search tu. Tapi untuk komputer dia mesti ada algoritma. Mesti ada langkah demi langkah yang kita kena buat untuk menghasilkan linear search tu. Okey, jadi algoritma boleh dalam dua bentuk, iaitu pseudocode dan juga carta alih. Okey. Jadi pseudocode ni ialah bahasa yang mudah lah sebelum kita nak transfer kepada bahasa programming language yang kita gunalah. Yang pseudocode ni bahasa yang lebih mudah sikit, tapi masih dalam format dia macam kita buat programming jugalah. Okey. Seterusnya kita terus pergi kepada algoritma. Okey, katalah kita ada satu senarai. Senarai ni nombor ni 10, 85, 18, 27, 15, 44, 140, 99 ni. Okey, jadi algoritma yang biasa yang kita guna sebelum ni ialah mula dengan item pertama dalam senarai. So kita mula sini, lepas tu kita banding dengan item carian. Okey, contohlah katalah kita nak cari nombor 5 Katalah kita nak cari nombor 5. Jadi kita mula dengan item pertama, kita banding 10 ni sama tak dengan 5. Ni maksud banding. Okey, jika nilai item carian sama dengan nilai item pertama, carian dihentikan. Maknanya kalau 10 ni sama, item pertama ni sama dengan nombor 5, kita stop lah, jumpa lah. Okey, tapi kalau tak jumpa, okey, jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, ulang langkah 2 hingga langkah 4 dengan item yang berikutnya. So kita akan pergi ke item seterusnya. Okey, kita akan pergi ke item yang kedua, kita banding sama tak dengan nombor 5. Kalau sama, kita berhenti. Kalau tak sama, kita pergi ke item seterusnya, pergi ke item ketiga pula, sama tak dengan nombor 5. Okey, kalau macam ni sama, jadi kita tamatlah, carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Okey, jadi sebenarnya sangat mudah lah benda ni. Cuma bila kita nak buat pseudocode dia, kita kena tahu beberapa perkara lah. Okey, sebelum tu ini ialah pseudocode. Ini ialah pseudocode dia. Okey. Jadi cikgu akan cerita langkah demi langkah macam mana pseudocode ni boleh kita buat lah. Okey, yang pertama sekali
sudut kod ni mesti mula dengan last kali ada tamat lah. Okey, itu asas lah sudut kod lah. Okey, jadi kita ada beberapa pemboleh ubah yang kita akan guna, iaitu L. Okey, lepas tu kita ada I, lepas tu kita ada N, lepas tu kita ada T. So L ni ialah list. Di tepi ni ada tulis dah list, target, index dan number. Okey, L ni ialah list. So kita ada senarai. Okey, L tu. Okey, kalau dalam programming language, cara kita menulis senarai ialah macam ni lah. Macam ni. Kita guna bracket yang square ni, square bracket kan. Kita bukan pakai bracket yang biasa tu, yang lengkung tu. Ini dipanggil square bracket. Okey, so kita ada item tu, kita akan bezakan dengan koma. So ni senarai L 10, 82, 5, 18, 27, 15. Okey, seterusnya lah. Lepas tu I ni index. Okey, index ni sekejap cikgu tunjuk. Okey, macam ni So I ni ialah index. Dalam senarai ni, senarai kita ada 10 sampai 99 ni, dia ada indeks. Indeks ni maksudnya kedudukan item ni dalam senarai ni. Dalam senarai ni kedudukan dia. So katalah 10 ni kedudukan ni kosong lah, I kosong. Kalau L1 maknanya 82. L2 maksudnya 5 lah. Jadi dia akan tulis macam tu, L berapa contoh macam ni kan, Li. Li ni maksudnya L berapa. Contoh L3. So 18. Dia merujuk kepada kedudukan. I ni ialah indeks. Dan indeks kita akan mula dengan kosong. Sebab tu dia setkan indeks kosong. Okey, seterusnya kita ada pemboleh ubah N. N ni ialah, kalau sini 10, sebab apa 10? N ni ialah jumlah item dalam senarai. Okey. Jadi senarai kita ni ada berapa item? Kita ada 10 item lah. Kat sini indeks dia 9 sebab kita mula dengan kosong. Macam tu. Okey. Lepas tu T. T ni ialah target. Nilai carian kita. Okey, sebagai contoh cikgu buat 5 tadi kan. So indeks carian kita nombor 5 lah. Okey. Okey, carian kita 5. Okey, so kalau tengok sebelah sini, sebelah kiri ni. Jadi bila kita dah setkan semua ni, ni kita punya setkan yang awal lah. Okey, lepas tu baru kita masukkan nilai carian T. Jadi kita masukkan nilai carian dia 5. Jadi sekarang ni for I lebih kecil daripada N. Apa maksud for I lebih kecil daripada N? I ni ialah indeks. Lepas ni kita, maksudnya selagi I ni lebih kecil daripada N, 10. Maknanya 9 item kita ada 10 kan. Penting untuk kita ada for I lebih kecil daripada N ni supaya kita nak cari tu jumlah list tu saja. Kalau kita tak letak I lebih kecil daripada N ni, dia jadi tak berhenti nanti. Ataupun for ni kita nak ulang sehingga 10 item. Macam itulah. Okey. Lepas tu kita ada nested. Nested ni bersarang di dalam for. Kita ada dalam lagi if, jika Li, okay, I ni sama dengan I ni so I ni jadi berapa yang mula-mula sekali. So kosong lah, mula-mula sekali I kosong. Okey, cikgu colour lah sini, senang. Okey, ni bila kita dah masuk ni peringkat isytihar. So yang ni bila dah start kita buat lah. I kosong sama tak dengan T 5 harian. So jika sama, papar ada dalam senarai langkau ke langkah 9. Okey, dia akan terus papar
item ada dalam senarai dan terus langkau ke 9, iaitu tamat terus lah, berhenti lah. Kalau jumpa berhenti. Okey, jika tidak, kalau tak jumpa, so sekarang ni I kosong sama tak dengan T 5? Tak sama. So sekarang ni dia akan buat I sama dengan I tambah 1. Tengok sini, kira I sama dengan I tambah 1. Sebab apa I sama dengan I tambah 1? Sebab kita nak pergi ke item seterusnya. So I sekarang kosong, jadi I tambah 1 dia akan jadi 1. Lepas tu dia akan naik balik sini. Tamat jika kan, tamat jika, so dia akan naik balik kat jika ni balik semula. Ni dipanggil bersarang lah, loop. Okey, so sekarang I untuk kali kedua sekarang ni I jadi berapa? Ni yang pertama. So bila dia naik balik, I sekarang sudah jadi I tambah 1, I jadi 1 lah sini. Ni dah bukan lah, I dah jadi 1. Lepas tu dibanding lagi, sama I sama L I, so L1 sama tak dengan T 5? Tak sama. So kalau tak sama, dia pun buat lagi I sama dengan I tambah 1. So sekarang ni I tadi 1 tambah 1 lagi, dia jadi 2 lah. Jadi 2. Lepas tu dia naik balik. Naik balik. So sekarang I jadi 2. Okey, so L2 ialah 5. Sama tak dengan T? T tadi 5 kan? So sama. Kalau sama, kita terus langkau, dia papat item ada dalam senarai, langkau ke langkah 9, tamat. Jadi macam itulah perjalanan algoritma ni tadi. Jadi memang agak confuse sikit kalau mula-mula tak biasa, tapi macam tu kan. Cuma yang penting kat sini ialah anda kena faham lah konsep senarai itu L, dan konsep I itu dia punya indeks, nombor dia 0, 1, 2, 3 sini, dan N ni jumlah dia, dan gelung ni yang paling penting lah sebenarnya, yang ni. Dan dekat sini I sama dengan I tambah 1 ni kita kena tahu supaya kita boleh gerak daripada senarai ni, item ni ke kanan. So I tambah 1, I tambah 1, I tambah 1, I tambah 1. Tu maksud dia. Okey, jadi itulah kita kena tahu. Okey, sebenarnya hampir semua bahasa pengaturan boleh membekalkan search dan sort dalam pustaka masing-masing. Memang ada kalau dalam Python pun dia ada dah dalam library dia, function dia untuk sort dan search ni. Tapi kita mesti tahu algoritma ni, sebab ni algoritma yang kita kira asas jugalah dalam programming, dan satu latihan yang baiklah untuk for dan if ni. Okey, jadi itu sahaja untuk pseudocode. Minggu depan kita akan tengok catat alih. Catat alih dia sebenarnya lebih mudah lah daripada pseudocode, sebab dia grafik kan. Jadi itu saja, kita akan bagi latihan dalam Google Classroom lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.